Baik, kita kembali lagi dan kita sarankan kepada bis kita untuk mencoba apa jua resepi yang telah pun dikongsikan setiap hari Sabtu dalam Enak Rasa Rampai Pagi TV. Dan kali ini, walaupun kita ni mengetahui bingka beras ini bukan kuih daripada dulu kala lagi, masa saya kecil sampailah saya dewasa. Saya sudah dewasa Saya sebenarnya. tahu Atul adalah Ya. penggemar bingka beras ya. Ya. Kalau biasanya bingka beras ini temannya apa? Bingka beras maksudnya temannya dengan minumnya kah Dengan ataupun minumnya, dengan ha. hidangan-hidangan Saya lainnya. suka kalau makan kuih-kuihan ni dengan kopi kopi kosong. Kopi kosong ya. Ah, Bingka berasnya manis, kopi kosongnya pahit. jadi kalau ditamukan, ia akan menjadi satu. Paduan yang serasi. Wow, Wow. luar biasa Itu sekali ya. makanan. Satulah ketani. Bila ketani dah pandai membuat, ketani mencoba. Dengan adanya dikongsikan dan juga boleh menjadi hidangan makan di sebelah petang ataupun minum petang dan minum Betul pagi. sekali. Jadi kita bersama tetamu undangan kita, bersama Puan Hajar Farida, Haji Muhammad Taufik penunjuk cara ataupun Chef Mira Putra yang sudah pun bersedia. Assalamualaikum Chef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat pagi dan salam sejahtera buat penyampai berdua. Nampaknya kita ketanian ni sedondon hari ini. kita Dan juga sedangkan. selamat pagi dan salam sejahtera buat peminat-peminat segmen Enak Rasa Rampai Pagi. Semangat. Sebab baju kita ni warna merah merun. Ah. Jadi semangat itu perlu ada dalam Merah apapun kami merun lalui. artinya berwibawa dan semangat. Alhamdulillah. Jadi yang dibawakan pada hari ini bingka beras. Tapi terlebih dahulu, kenapa sebenarnya memilih bingka beras untuk Enak Rasa Rampai Pagi pada hari ini? Baiklah. Sebabnya minggu-minggu yang sudah, minggu-minggu yang sudah saya membuat talam, kuih talam, kusoi. Tetapi bingka beras ni telah lama dilupakan. Dan semua lagi ada kadang-kadang yang orang-orang muda ketanian ni tahu. Sebabnya sebelum ianya pupus ataupun sebelum ianya dilupakan oleh anak-anak belia muda ketani, biartah nyoran saya ajarkan resepinya agar ianya tidak luput dek zaman. Luar biasa sekali ya. Agar tidak luput dek zaman, itulah motif kita diketengahkan pada hari ini. Bingka beras ya. Sejarah bingka beras ini mungkin boleh bercerita sedikit? Sejarah bingka beras. Baiklah. Ianya adalah makanan tradisi orang tua dulu. Kalau dulu-dulu, sekarang ni ketani menggunakan tepung beras yang telah pun diproses. Betul. Kalau dulu-dulunya, orang tua-tua ketani dulu, beras satu di kisarnya. Di kisarnya dibuatkan ianya juga adalah makanan kuih-kuih Melayu di zaman dahulu. Kalau sekarang ni kita ni membuat menggunakan oven. Kalau dahulu menggunakan kayu arang. Kita ni memasak di atas tungku. Jadinya orang dulu kan mana ada kuih-kuih menggunakan tepung. Jadinya dan bahan-bahannya cuma tepung, air, santan. Dan santan daripada kelapa diparut. Yang mana ada boleh diperolehi di zaman dahulu, di zaman Jepun. Asal bingka beras kalau ini sekarang ni sudah bermacam-macam kan? Betul. Asal di darat asalnya kah ialah, ataupun orang-orang kampung daripada air ni? orang-orang kampung air. Ianya lebih kurang jual macam kuih rangin. Kan? Kalau kuih rangin ni menggunakan jual tepung beras kan, tapi ada kelapa, tetapi menggunakan kelapa parut. Tetapi kalau bingka beras, ianya cuma menggunakan tepung beras saja, tepung beras, dan juga menggunakan sekarang ni sudah dimodernkan menggunakan tepung green pea. Green pea itu untuk mengentalkan. Jadi ada sebenarnya walaupun bahannya tu ringkas, tapi ada kaedah petuanya ataupun tips-tips cara membuat bingka beras ni supaya yang orang tani rasanya tu enak. Ya, ianya ada petua-petuanya. Untuk supaya bila ketani makan itu terlagi-lagi dan juga ada tips-tipsnya. Kalau bingka beras ni selalunya ada orang membuat di atasnya tu terlampau pecah dan hanya diorang kering. Tetapi kalau saya telah pun olahkan resepinya,
bagaimana ianya, tipsnya ialah kita hendaklah memasukkan minyak sedikit dalam 2 sudu makan ke dalam adunan bingka beras ini agar ianya tidak terlalu kering dan lembut, dan juga di atasnya hendaklah kita ni ambil plastik dan letakkan sedikit minyak. Kalau dulu diorang menggunakan minyak kelapa, tapi sekarang ni telah pun moden, kita ni boleh menggunakan minyak jagung, kanola, minyak kanola atau minyak soya. Kita ni letak sedikit di atas adunan itu sebelum dimasukkan ke dalam oven. Pemilihan Kalau minyak-minyak ini dulu-dulu lagi tadi sedap. akan mempengaruhi rasa bingka beras ini tadi? Iya. Betul. Sebabnya kalau menggunakan minyak jagung, ia rasanya lain. Jangan kita ni sebarangan minyak. Kalau minyak kelapa, kalau dulu mereka menggunakan minyak kelapa. Tetapi kalau sekarang ni agak mahal minyak kelapa. Tetapi rasanya memang mempengaruhi. Lagi sedap tu. Wow, luar Jadi biasa kenapa sekali. Indah tadi mencoba ya, walaupun dia agak mahal, tapi bukan untuk dijual lah, untuk hidangan sendiri ya. Okey, dan juga adakah Untuk hidangan sendiri. adakah bingka beras ini sesuai untuk hantaran? Misal katakan selalunya ada hantaran ni ada balasan. Jadi bingka beras ini sesuai tidak Iya. dijadikan balasan? Ya, sesuai. Kenapa tidak? Kalau selalunya orang akan membuat hantaran, sekarang ni dah Disember dan sudah dibukakan untuk yang hendak berkahwin, nikah, tetapi mengikut SOP dan juga keramaian. Jadi kenapa kita ni mengolahkan hantaran-hantaran itu seperti kuih-kuih tradisi, seperti bingka beras, serimuka, kuih penyaram. Jadi kita ni letak di atas macam kita ni buatkan macam bentuk perahu, kan? Kita ni buat bentuk perahu kayu, kita ni simpan dialaskan dengan daun pisang. Selepas itu di tengah-tengahnya tu kita ni letakkan batang pisang, kan? Kita ni susun kuih-kuih Melayu itu. Jadi menampakkan kita ni menggunakan tradisi. Kenapa saya katakan kita ni letak di atas sampan perahu? Itu adalah tradisi kita ni orang dulu-dulu, kan? Lurus. Di kampung air, kan? Jangan dilayarkan sajalah. Kalau layarkan habisnya kena makan. Indah sampai ke rumah pengantin lelaki. Buat waktu balasan kan. Tapi Dan satu idea yang sangat bagus, sebenarnya. Selalunya kan kita ni lihat di restoran-restoran saja kan menyediakan dengan sampannya. Kemudian ada kuih-kuih yang disertakan ataupun makanan yang disertakan. Tapi kenapa Indah kata ni coba untuk nyorang balasan hantaran. Sekaligus lah. Dia payah banyak-banyak dulang. Jangan jual bingka beras semua. Indah lah macam-macam lah bingkanya. Tapi jangan basar lah. Dia macam-macam. Ya. Seperti kita ni simpan kuih wajit, pelbagai kuih-kuih tradisi. Terutama sekali kalau ini diketengahkan oleh pihak-pihak kedutaan Brunei kalau di luar negeri. Ya. Dibuat sampan, seperti sampan itu kan menandakan kampung air. Betul. Kan? Tradisi kita ni kampung air. Jadinya diletak kuih-kuih Melayu. Bila ada orang expo untuk kedutaan di luar negeri. Jadi bila kita ni membuat macam itu menampakkan lambang kebruneian dan betapa kuih-kuih tradisi kita ni orang Brunei itu masih lagi diguna pakai di Brunei ni. Jadi orang luar negeri bila melihat akan terpegun. Dan iski diorang akan datang ke Brunei untuk merasa kuih-kuih Melayu dan akan dapat diketengahkan di luar negeri. Kita ni ajarkan diorang. Selalunya kita ni belajar kuih-kuih moden daripada luar negeri. Kenapa tidak kuih Brunei kita ni ketengahkan di luar negeri. Kita ni Luar ajar biasa lagi orang sekali luar. ya. Mudah-mudahan Di Jepun, kuih-kuih tradisional kita ni akan menempah nama di peringkat antarabangsa, siapa tahu kan. insya-Allah ya. InsyaAllah, Jadi insyaAllah. pada hari ini kita kongsikan bagaimana pula antara bahan-bahan bingka beras yang akan ditunjuk cara kepada penonton kita ini. Silakan Puan. Iya. Resepi bingka beras ya, bahan-bahannya 350 gram tepung beras, 100 gram tepung green pea Hong Kwe, 380 gram gula, iaitu gula halus ya, 1 sudu kecil garam, 600 ml santan pekat,
1,700 ml air dan 2 sudu makan minyak masak. Cara-caranya, masukkan semua bahan iaitu tepung beras, tepung hongkwe, gula halus, garam, air dan santan ke dalam mangkuk adunan. Kacau rata dan sebati. Masukkan adunan tersebut yang telah pun kita kacau sebati ke dalam blender dan kisar adunan. Tapis adunan ke dalam kuali, kemudian baru nyalakan. Mesti ketani masukkan dulu adunan, kemudian baru ketani nyalakan api dan kacau hingga meletup-letup. Meletup-letup itu dan pekat. Artinya nampak tu ianya meletup-letup dan pekat. Okey. Tutup api dan masukkan 2 sudu makan minyak jagung ataupun apa saja minyak, iaitu minyak canola ataupun soybean dan kacau rata. Masukkan ke dalam loyang yang berukuran 10 kali 10 dan dialaskan dengan kertas parchment, iaitu kertas minyak khas. Okey. Selepas itu, kita ni ambil plastik dan letak sedikit minyak, kemudian tekap ke atas permukaan adunan bingka tersebut. Okey. Masukkan ke dalam oven dan dibakar selama 1 jam dengan suhu api 180 degree Celsius. Iya. Baik. Mungkin kita ni melihat di visual sana macam mana kita ni menggaul adunan yang di atas kuali itu biar ianya pekat dan meletup-letup. Kemudian kita ni masukkan ke dalam loyang yang berukuran 10 kali 10 yang telah pun saya alaskan dengan kertas parchment ataupun kertas minyak. Jadi bayangkan sebenarnya selama ni saya mikirkan membuat bingka berasan ni Indah perlu dimasak macam seperti yang Puan tunjuk cara yang kami lihat videonya. Fikir macam selepas diadun itu, dikisar kemudian ditafis, masukkan ke dalam loyang, kemudian masuk dalam oven. Rupanya dimasak lagi. Jadi Harus apa sebenarnya dimasak. fungsinya ia dimasak lagi atau? Agar ianya bila kita ni mengoven indah terlampau lama, biar ianya pekat, biarnya pekat dan terletup supaya kalau indah, ia akan mengambil masa 2 jam atau 3 jam untuk masak. Okey. Luar biasa sekali ya. Jadi hendaklah kita gaul dahulu. Produk yang siap kita tadi kita masukkan lihat. ke dalam oven. Kan ianya berkilat di atas sebab kita ni meletakkan minyak di atasnya. Dan harus sekiranya kalau kita ni hendak ianya hangus-hangus di atas, tukar ke api atas. Ya. Dan pastikan rek paling bawah, api atas bawah. Bila masak, biarkan ianya sejuk terlebih dahulu, kemudian barulah dipotong. Okey, kalau kata ni melihat strukturnya tadi, bingka beras yang ditunjuk cara tu memang agak lembut. Gebu dan ampul ya. Tapi kan sekiranya kalau bingka beras satu, kalau keras, ya rasanya tu akan kurang. Di mana sebenarnya kekurangan bingka tu kalau saya menjadi keras? Sebenarnya selalunya kalau keras itu airnya tu kurang ataupun santannya. Dan juga harus kita ni mesti meletakkan sedikit minyak. Selalunya keras satu dan ianya kering sebabkan tipsan itu, diorang dia memasukkan minyak ke dalamnya. Ia dimasukkan minyak agar ianya lembut. Begitu juga kalau membuat pulut kuning supaya pulut kuning ketania tu kalau sudah sejuk ianya ndak keras, jadi ataupun kering, kita dimasukkan sedikit minyak. Ia punya tips. Agar ianya berkilat dan juga ianya lembut. Bayangkan ya, ada penonton yang memang sudah lama membuat bingka beras tapi belum dapat nyorang kata ni pukulan yang ngam. Pukulan yang ngam, yang rasa dan juga struktur yang ngam. Rupa-rupanya ada petua-petua ataupun tips yang perlu kita ni ikut menggunakan minyak. Tadi gunakan minyak untuk melembutkan dan supaya bagi berkilat, crusty dan juga sebagainya. Betul. Ya. Jadi itulah yang dimaksudkan tadi, minyak boleh dipilih, minyak kelapa, minyak olive oil. Olive oil boleh kan minyak zaitun? Kalau untuk kesihatan,
olive oil boleh. Kalau untuk Untuk kesihatan, masakan bingka tu olive dapat oil, teh. minyak kelapa boleh. Dari mana Wali dapat tu Olive oil pakai yang minyak apa? zaitun atau? Saya menyaya saja. Tapi lebih lagi sedap. Lebih Okey, sedap baik. kalau menggunakan minyak kelapa. Wow, luar Aha, biasa minyak kelapa sekali ya. ya. Aha. Biar tiada satu aromanya berunsurkan kelapa macam kelapa-kelapa lah biarlah. Sebab kita ni semua menggunakan santan tu kan. Betul? Tapi di sini, Syaf, bila sebenarnya bingka, kalau tadi makan bingka ni yang paling sesuai, adakah sebelah pagi ataupun sebelah petang ni? Sebenarnya paling sesuai ialah sebelah petang. Tetapi kalau ada yang ingin makannya untuk sarapan, Ya, dalam pukul 10. dalam pukul 10 pagi 10 ya. pagi itu masa yang kita ni terasa hendak memakan sesuatu sebelum makan siang kan. Aha, supaya anda banyak Dengan makan tengah minum hari lah. kata apa ni? Kata Datul tadi sama Wali boleh dengan minum kopi ataupun cappuccino, Nescafe, kurangkan manisnya sebab bingkai beras ianya tak pulang terlalu manis tu. Tetapi bila kita minum dengan kopi ataupun teh panas tetapi jangan terlalu banyak gulanya, ia akan terasa lagi Lemak lah. Ada pasal minum sama latte ni latte. Wow, luar biasa sekali ya. Apa yang membuatkan bingka beras ini berbeza dengan kuih-kuih yang lainnya? Mungkin dari segi nutrisi, manfaat, kelebihan yang boleh kita ni dapatkan. Okey, apa yang berbeza daripada kuih-kuih lain? Okey. Ianya kan menggunakan tepung beras dan santannya pun dah terlalu banyak yang melebihi air 1700 ml. Ianya ialah makanan yang amat ringan dan juga gulanya tidak terlalu banyak. Betul. Ianya bagus ni kalau sekiranya sekiranya kita hendak mengurangkan gulanya juga boleh. Kalau kita ni hidangkan untuk orang sakit pun yang terseliurkan memakan kuih-kuih Melayu, kita ni boleh bagi bingka beras. Wow. Sebabnya kita ni boleh gantikan minyaknya dengan minyak kelapa yang mana tidak terlalu mengandungi kandungan lemak yang banyak. Ya. Dan santan juga kita boleh gantikan dengan santan yang kurang lemak. Okey, jadi di sini saranan Chef sendiri sebagai mengakhiri segmen Enak Rasa Rampai Pagi TV pada hari ini. Iya. Untuk penonton-penonton di luar sana, peminat-peminat segmen Enak Rasa memang banyak ni selalu bertanya apa lagi selepas ni, apa lagi selepas ini resepinya. Bagi yang terlepas pandang, bolehlah melayari IG Rampai Pagi, ada terdapat resepinya di sana ataupun melayari IG saya sendiri Miraputra .bakery_baking class. Saya akan kongsikan juga macam mana cara-cara membuat bingka beras dan kalau sekiranya hendak mengetahui tips-tipsnya boleh private text saya di IG Rampai Pagi ya. Betul sekali InsyaAllah ya. saya layan. Jadi penonton-penonton kita ni yang mencuba resepi bingka beras ini mungkin boleh tag kita lah ya di Instagram ataupun Facebook. Kita ingin menyaksikan ni hasil tangan penonton-penonton kita ni. Kalau yang berjaya, tapi saya jamin sebenarnya. Berjaya tidak berjaya saya mau tengok juga. Tapi memang saya jamin semua resepi yang dikongsikan daripada Chef Miraputra memang semuanya menjadi. Saya di antara pengikut yang membuat kuih-kuih yang telah pun dikongsikan dalam Enak Rasa Rampai Pagi. Jadi terima kasih kerana memberikan satu nyorang tani tunjuk cara yang memberikan manfaat kepada masyarakat kita ni. Jadi terima kasih kepada Chef Miraputra. Jadi saya beri jaminanlah kepada penonton yang mencoba, cobalah resepi ini dan bolehlah hashtag ke Rampai Pagi TV. Itu dia. Jadi Ridwan terima kasih kami ucapkan. Iya.
Ya, bagi penonton-penonton di luar sana yang mana sudah membuat atuk, kalau sekiranya menjadi resepi atuk, boleh diantar ke Rampai Pagi kan? Boleh. Memang boleh dialu-alukan. Aha. Jadi Ridwan, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Baiklah. Puan Haja Farida Haji Muhammad Taufik penunjuk cara dan juga lebih dikenali sebagai Chef Mira Iyalah. Putra dengan pengongsian pada hari ini. Walaupun bingka ini merupakan makanan tradisi, tapi ianya jangan kita lupakan. Jangan kita lupakan. Orang-orang moden Ketani pun perlu belajar sebenarnya. Apapun, terima kasih sekali lagi dengan tunjuk caranya. Sampai kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memetik mangga di rumah Pak Rahman. Jatuh satu, diambil babu. Jangan lupa untuk cuci tangan. Face mask tetap digunakan selalu. Betul. Terima kasih. Kita jumpa lagi.